kita ada, tunjuk saya ingat siapalah yang cakap tadi. Dia ada tempat yang khusus, dia istimewa berbanding solat fardu. Fardu ni kita buat berjemaah, itu yang sunnah. Manakala solat sunat afdal buat berasingan. Tapi tak apalah, kita akan bincang itu kemudian lah. Kita nak fokus dulu kuliah kita ni. Kita akan masuk pada sunnah tu insya-Allah. Baik. Okey, baik. Kita lihat pada sunnah ni, kita masuk berkenaan dengan sunnah yang keenam, iaitu siwak. Okay. Qala al-mu'allifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallahu amin. Pada sunnah yang keenam, iaitu berkenaan tentang amalan bersiwak. Kita akan bincang. Saya rasa ni mungkin mudah jugalah, tapi tak apa, kita ambil je manfaat insya-Allah. Baik, hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bersebut as-siwak matahharatan lil fami mardatan lirabbi. Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali siwak berada di sisinya. Jika baginda bangun, baginda mula dengan bersiwak. Dan Nabi pernah sebut as-siwak matahharatun lil fami. Siwak ni adalah bersih ataupun menyucikan bagi mulut, mardatan lirabbi, dan mendapat keredaan Tuhan. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, jadi apakah maksud yang disebutkan dalam hadis ini? Ini satu hadis yang hasan, makanya kita ambil sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan banyak perkara yang Nabi amalkan bersiwak. Kita pun tahulah bersiwak ni maknanya gosok gigi lah. Dia nak katakan, mungkin timbul persoalan kan. Bersiwak ni adakah masih lagi sunnah? Tetap sunnah kita menggunakan kayu sugi. Jadi sebenarnya kita panggil kayu arak kan, kayu arak. Adakah masih sunnah itu sahaja ataupun kita menggunakan peralatan lain, contoh kita gunakan berus gigi. Jadi adakah itu sunnah? Jadi bila kita melihat, saya dah pernah sebut dalam kuliah lepas juga, yang ni dalam perbincangan ataupun perbahasan sunnah, dia ada dua benda. Pertama iaitu maqasid, tujuan kan. Lagi satu adalah wasilah, cara. Jadi dalam bab sunnah yang termasuk dalam sunnah bersiwak, kita menggunakan kayu sugi, itu adalah wasilah. Jadi wasilah ni dia boleh berubah. Bermaksud kita gunakan berus gigi pada hari ini pun, dia tetap disebut sebagai bersiwak. Cuma taklah sama fadilat dengan gunakan kayu sugi yang asal. Dia berbezalah kan. Kalau kita gunakan kayu sugi yang asal, itu lebih mendapat kelebihan. Kenapa? Itu yang asal Nabi gunakan. Dia macam bab berzikir. Macam bab berzikir, bila kita sebutkan zikir menggunakan tangan, maknanya kita menggunakan jari tangan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan cara yang Nabi amalkan, Nabi SAW. Bila melihat pada hari ini, kemungkinan ada segelintir yang terdapat kesusahan. Dia tak boleh nak kira dengan yakin, dengan pasti berapa kiraan zikir dia. So dia akan menggunakan peralatan lain. Dia maknanya dia ubah wasilah. Tapi tujuan dia tetap sama. Dia mengira zikir untuk memastikan kiraan seperti mana yang Nabi khususkan. Jadi dalam konteks sunnah, maka yang paling penting adalah maqasid, tujuan. Wasilah ni kalau boleh kita ikut, kalau tak mampu tidak mengapa lagi. Maknanya bolehlah kita ubah ikut kepada kesesuaian. Termasuk dalam bab siwak. Pada hari ini dah jadi kebiasaan kita menggunakan berus gigi. Tapi kita ingat menggosok gigi ni bukan sekadar kesihatan saja, tapi asal memang sunnah Nabi. Cuma yang Nabi gunakan kayu sugi, kayu arak, yang disebut kayu arak. Dan kita ni mungkin pada hari ini kita akan mengubah, kita ikut pada kesesuaian kita gunakan berus gigi. So tak ada masalah. Baik. Jadi kita lihat apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Disebut ada 5 keadaan sunat bersiwak. Sebenarnya ada 6. Jadi yang kita akan lihat kemudian yang ke-6. 5 ni yang disebut oleh Imam An-Nawawi, yang mana pertama sekali ni mengikut susunan. Paling penting, paling afdal. Pertama adalah solat. Solat yang mana kita pun tahu sebelum nak mendirikan solat kita bersiwak. Maknanya setiap kali solat itu sebaik-baik. Sebab itu kita melihat ada setengah orang dia akan ready dengan kayu sugi dia
Dan sebelum nak mendirikan solat itu dah iqamat, kadang-kadang nak dekat iqamat baru dia akan bersugi. Di mana? Di tempat nak solat, dewan solat. Jadi sebenarnya kaedah itu dia agak kurang tepat lah. Kerana bersugi ni yang terbaik adalah tempatnya kita duduk asing. Tidaklah kita buat di hadapan ramai. Sebab dia dikira juga sebagai salah satu orang kata macam privacy. Walaupun sekadar sekejap pun, yang terbaiknya begitu. Kita buat siap-siap di luar dewan solat. So masuk dalam dewan solat ni, kita dah fokus untuk solat. Sepatutnya begitu, tapi ada segelintir yang mungkin dia nak juga buat. So kita pun tak halang, lagipun dia pun tidaklah menyebabkan kotor dewan solat dan sebagainya kan. Dia bersugi cuma dalam dewan solat. So kita tak apalah, kita boleh terima selagi mana tak bercanggah dengan syarak, tak menyusahkan orang tu tak apalah. Tapi daripada sudut amalan tu sebenarnya dia adalah kurang tepat. Sebab apa? Sebab dewan solat ni adalah tempat kita beribadah. Dan bersiwak ini adalah tempatnya di luar dewan solat. Itu yang sesuainya. Jadi setengah orang mungkin dia tak faham, so tak apalah, kita kalau boleh kita beri nasihat, kita berikan. Tapi kalau dia mungkin tak terima dan sebagainya, tak apalah. Selagi mana perkara itu boleh kita terima, tak menyusahkan orang, tidak menyebabkan kesesatan, semua kemungkaran. So kita boleh lagi lah, kata terimalah, kita boleh akur lagi lah. Tidak ada masalah. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah wuduk. Ni kita dah pernah dengar satu hadis kan, hadis yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli waqtin salah. Dan ada riwayat sebut inda kulli waqtin wudu atau kama qal. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan yakni mereka untuk bersiwak setiap kali nak berwudu. Dalam riwayat lain disebut setiap kali nak solat. Jadi dua-dua ni dalam hadis yang hasan, yang mana disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah disebut ini yang paling penting. Solat dulu baru berwuduk. Jadi persoalannya kenapa solat dulu? Kenapa tak berwuduk dulu? Kerana solat ini adalah sesuatu yang fardu. Yang mana antara perkara yang pertama Allah akan tanya, Allah akan hisab. Manakala wuduk ni sebab apa yang kedua? Kerana wuduk ni dia lebih umum. Tak semestinya untuk solat. Kan? So bila kita sebut solat, automatik memang kena berwuduk dah. Ma ada ilal wajib fahuwa wajib. Apa yang menjadikan satu tu wajib, maka dia pun jadi wajib. So kalau sebut solat, memang kita kena wajib kena berwuduk dulu. So dah termasuk dalam wuduk dah. Manakala wuduk ni yang kedua ni adalah umum. Contoh berwuduk, kita nak katakan kita nak bermusafir contoh. Kita berwuduk nak tidur. Kita berwuduk memperbaharui wuduk cuma sekadar kita nak baca Quran. Kita sekadar nak memperbaharui wuduk sahaja. So di situ disebutkan juga wuduk ni adalah umum. Manakala solat dia dah merangkumi wuduk. So itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Zaman sekarang kita ni baca Al-Quran kadang-kadang ada kelonggaran. Kan, maknanya kalau guna Quran yang bukan mushaf yang asal, yang bukan semuanya bahasa Arab, kan ada terjemahan. So kita boleh memegang walaupun tanpa berwuduk dan boleh membaca walaupun tanpa berwuduk. Hatta tak menutup aurat pun tak apa. Yang penting suci daripada hadas, sama ada kecil ataupun besar. Maknanya tak adalah berhadas. Kalau kita berhadas kecil, maknanya contoh kita dah buang air, pastikan dah beristinja. So dah tak ada masalah kat situ kan. So nak disebutkan berkenaan membaca Al-Quran pada zaman sekarang adanya keringanan. So kadang-kadang kita ni mengambil mudah. Adakah sama kita membaca surat khabar, membaca majalah, komik kan, dengan kita baca Al-Quran? Kan takkanlah kita membaca lain, majalah, komik semua tanpa berwuduk. Sedangkan kita baca Al-Quran pun sama, tanpa berwuduk. Jadi kadang-kadang kita dah mungkin memandang remeh. Jadi sebaik-baik kita jagalah adab. Walaupun ni lebih kepada adab, kan, memegang Quran yang bukan totally bahasa Arab, yang bukan mushaf asal ni memang ada rukhsah. Boleh tanpa berwuduk. Tapi berpada-padalah. Jangan sampai kita dah memang mindset, oh aku gunakan Quran terjemahan, tak payah ambil wuduk langsung. Kalau boleh, berwuduk bersungguh-sungguh. Tapi in case memang nak keluar juga sesuatu tu kan, keluar angin ke, keluar sesuatu yang berair ke, jadi kita fahamlah kita nak buang air. Jadi
tak ada, terpaksalah kita memegang tanpa berwuduk. Tapi sebaik-baik dalam keadaan berwuduk itu lebih baik. Okey. So kita nak membaca Al-Quran, termasuk maknanya keadaan kita baca Quran sahaja. So bersiwak. Maknanya ni kalau tanpa berwuduk, baca Quran sahaja, bersiwaklah. Tak kira walaupun tak tengok mushaf, kita mungkin hafal, kita baca saja kan. So bersiwak dulu. Itu antara yang disunatkan. Kemudian yang keempat, bangun tidur. Ni kita dah tahulah, kita dah biasa amal, tidak ada masalah. Yang kelima, mulut kita berbau. Mulut berbau ni sebenarnya ada beberapa sebab. Antaranya bagi orang yang berpuasa, disebabkan dia tak makan minum dalam tempoh masa yang lama, so memang itu pun akan menyebabkan mulut dia berbau. Kita tahu kan yang berkenaan dengan yang Nabi sebut, mulut mereka yang berpuasa ini lebih harum daripada haruman kasturi. Tapi itu yang dimaksudkan adalah berlakunya pada hari akhirat. Bukanlah hari ni, katalah ada yang berpuasa, kita suruh dia buka mulut. Contoh tanya dengan anak berpuasa, tanya dengan dia, adik cuba buka mulut jap. Ibu nak bau tengok bau tak kasturi. Dia pun sekali macam tu, kita pengsan terus. Sebab apa? Sebab kita kena faham, itu haruman kasturi itu bukan berlaku pada sekarang. Itu adalah di sisi Allah, berlakunya di hari akhirat. Allah muliakan mereka yang berpuasa. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Cuma yang kita faham pada hari ini, kalau kita berpuasa, kan, kita ni puasa, bermaksud memang akan berbau. Cuma berbau sebab apa? Sebab kita tak makan, tak minum. So dia tidak ada sebarang percampuran. So dia terbiar dalam keadaan kering, dan menyebabkan terhasillah sesuatu bau yang kurang sesuai. Manakala yang kita kalau makan minum, contoh pagi, tengah hari, petang kita makan minum. Sebenarnya kita tak perasan kita makan minum, lepas tu kita biasanya akan berkumur ataupun kita minum air. So di situ dia akan neutralkan balik bau tu. Cuba kalau bodoh-bodoh sekalian, cubalah pagi makan, itu tak makan langsung, sampai katalah sarapan makan, sampai petang. Memang biar kering. So di situ akan berbau juga. Bahkan berbau lagi pelik daripada biasa. Sebab dia dah bercampur dengan makanan kita, rasa makanan, minuman tu pada pagi tu. Dan dibiarkan, tak ada apa-apa sebarang usaha nak bersihkan. So kalau kita berwuduk, kita berkumur. So di situ akan mengeluarkan balik, dia akan mengikis balik bau ke, rasa ke. So dia akan neutralkan balik. Kan orang berpuasa biasanya dia tak akan berkumur. Kan hatta dalam berwuduk pun dia tak akan berkumur. Sebab dia tahu di situ boleh menyebabkan jadi makruh. Sebab apa? Khawatir, takut tertelan. So lebih baik dia tak berkumur. Sebab itu dia boleh menyebabkan bau tu agak kurang sesuai. Jadi kalau orang makan minum ni, sebab dia akan berkumur, dia akan minum air. So dia akan neutralkan balik. Itu beza dia. So bila kita mulut berbau, maka yang terbaik adalah kita bersiwak. Maka sebab itulah bagi mereka berpuasa, walaupun dah dalam keadaan berpuasa, mereka masih lagi boleh bersiwak. Sampai bila? Sampailah tergelincir zuhur. Itu yang diharuskan. Manakala lepas daripada zuhur, dia menjadi makruh. Bersiwak. Kerana apa? Kerana di situ waktunya telah melepasi daripada separuh hari. So lebih baik hanya dibiarkan mulut, walaupun berbau pun tak apa, biarlah. Biarkan dia akan jadi saksi di akhirat yang mana kita ni berpuasa. Sebab itu kita kalau boleh elakkanlah bersiwak dan berkumur ketika kita berpuasa. Sebab bau tu akan menjadi saksi. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, bau itu adalah lebih bau wangi daripada haruman kasturi. Sebab itu lebih baik kita biarkan. Baik, jadi itu kita dah bincangkan berkenaan amalan bersiwak. Jadi ibu-ibu sekalian, ada 5 ni, mungkin tak mampu buat semua pun buatlah mana boleh. Paling kurang ambillah yang pertama, solat. Bila mana nak solat, ingat dalam fikiran, selain kita berwuduk, memang kena wajib kita buat. Kalau boleh, lazimkanlah kita bersiwak juga. Kalau ada bersiwak masa wuduk, so no problem lah. Dia tak perlu ulang pun tak apa. Maknanya kalau wuduk memang nak solat. So buat sekali cukup dah. Tak perlu nak ulang-ulang berkali-kali pun tak apa. Kalau kata kita wuduk awal-awal, kita ada wuduk lagi, lepas tu kita nak terus solat. So di situ afdal kita ulang lagi sekali. Sebab dah lama, dah terputus dengan dia punya tempoh masa dia. So afdal ulang balik. Begitulah. So ambillah mana-mana yang boleh. Yang penting paling kurang buat satu. Mungkin kita boleh tekankan berkenaan tentang solat. Kalau kita masuk pada sunnah ke-7, cara penggunaan siwak. Okey, ni kita nak tahu cara gosok gigi ikut sunnah. Itu bahasa mudah dia.
Dalam hadis ini disebutkan daripada sahabat, aku pernah bertemu dengan Nabi SAW semasa baginda sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Hujung siwak itu berada di dalam lidahnya dan baginda sebutkan kerana kesakitan seolah-olah ingin muntah. Hadis sahihain, hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 244 dan riwayat Muslim nombor 254. Baik, jadi ini adalah cara menggosok gigi ikut sunnah. Pertama, pastikan kayu siwak kita itu dalam keadaan basah. Cara penggunaan dia pastikan dalam keadaan basah. Maknanya jangan gosok dengan kering. Sebab itu kita sebut tadi, orang yang nak solat, dalam dewan solat, dia siwak lagi sekali kan, dia gunakan kayu sugi. Sebenarnya kurang tepat sebab lagi satunya inilah, sebab dia tak dibasahkan. Kalau basah pun, mungkin basah yang mana dia dah gosok sebelum tu. Sepatutnya bila dah bersiwak, dia membasuh balik kayu tu. Kalau kita dah bersiwak, so kuman kekotoran tu dia terkena juga pada kayu tu. So kita dah bersiwak, kita kena basuh. Kalau kita biar kat situ, kita letak balik dalam bekas kita, so ambil lagi, siwak lagi, letak balik bekas, tak basuh, tak basahkan. So sebenarnya kurang tepat. Kan, cara tu memang jelas, dia tak, memang kata kurang tepat. Kan, sebab satu kumannya, kotorannya terlekat pada tu, kita tak basuh. Lagi satu, kita tak basahkan dengan proper, dengan baik, menggunakan air. Kita gunakan air juga, air apa? Air liur. So tak sesuai sepatutnya. Sebab itu, sebaik-baik ini kita nak bersiwak di luar dewan solat. Tu dia sebut tu, kalau boleh tegurlah kepada mereka yang kita nampak, kalau boleh lah kita kenal kan, cuba tegur, kita bagi tahulah supaya bersiwak ni di luar dewan solat. Satu, kurang beradab sebab nak solat, betul kita bersiwak depan ramai, so itu kurang beradab. Dan lagi satu, kita tak ikut cara yang sepatutnya. Jadi pastikan tak kering dan tak terlalu basah. Pun sama, maksudnya kalau kita dah basuh, pastikan kita keringkan balik. Jangan kita masukkan basah-basah dalam bekas tu balik. Ini kalau gunakan kayu lah. Sama juga kalau gunakan bergigi, jangan biar basah-basah tu kita letak terus dalam apa bekas kita. Sebab tu kita suka letak gantung kan, supaya dia jatuh air-air yang berbaki di tempat berus itu. Baik, jadi kita lihat apa kelebihan ni, saya tak nak bincang lah. Ibu-ibu mungkin dah tahu dah. Cuma nak tebuk satu lagi berkenaan lidah fasih berbicara. Baik, jadi ini yang saya teringat lah, pernah berlaku ni, saya kira lama dah juga. Pernah saya berkuliah dulu dah, lama sangat. Yang mana pernah seorang jemaah, dia jumpa dengan saya lepas saya berkuliah ni. Dia bagi tahu. Dia kata, Ustaz, yang apa Ustaz cerita tadi tu betul. Saya dulu saya ada anak. Anak saya kecil masa tu, anak saya ni jenis yang gagap. So memang daripada dulu saya amalkan perkara ni. Disebut perkara ni. Mungkin dia tak tahulah itu sunnah. Dia buat apa? Dia gosokkan lidah anak dia. Dia gosokkan, saya tak pasti guna kayu sugi ataupun beru gigi, tapi memang dia bersiwak lah. Dia gosokkan di bahagian lidah anak dia sampai anak dia maknanya macam dalam keadaan nak muntah. Maksudnya apa? Dia gosok dalam. Dia gosok di dalam bahagian dalam lidah. So sampai anak tu macam nak muntah, dan dia teruskan dalam masa yang agak lama juga yang disebutkan. Dan dia kata apa? Dia kata anak dia sekarang dah besar. Anak dia bila bercakap dengan orang tak gagap dah. Dulu dia gagap. Tak pastilah apa faktor dia, saya pun tak sempat tanya. Cuma yang dia hanya luahkan lah. So dia kata yang apa saya cerita ni, dia kata memang betul. Memang terbukti. Lidah anak dia dah fasih dah. Dia tak gagap dah. Rupanya baru dia perasan. Antara sebab mungkin, insya-Allah sebab dia gosok dengan cara yang sunnah. Dia gosok bahagian dalam. So bila dia gosok macam tu, so kita pun dapat rasa macam nak muntah kan. Kita gosok lidah. Kita keluarkan lendiran kan, kotoran yang kita tak nampak. So itu merupakan sunnah, bukan sekadar kesihatan, bukan sekadar mungkin adat ke tidak. Dia merupakan sunnah. Dia yang sebut oleh sahabat yang mana beliau nampak Nabi buat macam tu. Dan seolah-olah macam nak muntah. So gosok-gosok sampai kita rasa macam nak muntah tu. So itu yang terbaik, ikut kepada sunnah Nabi SAW. Baik, itulah. Jadi itu adalah kelebihan bersiwak. Saya kira saya nak skip je. Saya cuma sebutlah. Gigi tambah berseri, tambah kuat, lidah fasih berbicara. Ni kita dah sebut tadi lah. Ada apa testimoni sebenarnya. Ni saya kira lama, 2000 berapa, 18 kot. Time saya mula-mula berkuliah dululah. Kemudian kelebihannya apa? Elak gigi berlubang, membaikkan pengaliran darah. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama, tak silap saya Imam Ibn Utsaimin, yang disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad.
Jadi inilah antara kelebihan. So kita nampaklah sunnah Nabi ni sangat-sangat penting. Kita masuk lagi satu lagi sunnah. Sunnah yang ke-8, saya kira mungkin ni second last lah. Kita cuba habiskan satu lagi sunnah sampai 9. Baik, ni adalah yang ke-8, bersiwak ketika masuk ke dalam rumah. Dalam sebuah hadis daripada Syurah bin Hani, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mula-mula sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan apabila memasuki rumahnya? Kemudian Aisyah menjawab, baginda bersiwak. Bersiwak. Hadis sahih riwayat Muslim nombor 253. Baik, jadi ini pun kita nak sebutkan salah satu sunnah. Tadi kita dah sebut dah 5 tadi kan. Solatnya, wuduknya, membaca Qurannya, ketika mana mulut berbaunya, ketika bangun tidur. Jadi yang ke-6, lagi satu dalam hadis yang sahih juga, nak masuk rumah pun bersiwak. So ini kalau kita lihat apa sebab dia? Sebab bila masuk rumah, dia lebih kepada dalam keadaan kita nak berehat, kita nak berjumpa dengan keluarga kita. So dalam keadaan begitu pun amalkanlah siwak dulu, supaya dapat bertemu ahli keluarga dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang segar, tak adalah mulut ni berbau. Sebab kita boleh faham, maknanya contoh kita bekerja kan, kita balik petang, so mungkin mulut kita ni dalam keadaan yang berbau kan, mungkin kita dah bekerja, cakap banyak kat tempat kerja ke kan, makan macam-macam lagi. So kita nak elakkan semua bau tu, masuk rumah dalam keadaan yang fresh. Sebab itu kita bersiwak ni sebelum masuk dalam rumah. Betul, kita boleh buat juga apa-apa yang benda yang sesuai yang lain, contoh kita mandi dan sebagainya, supaya apa, timbul kesegaran bila mana kita nak berborak dengan family kita masing-masing. Baik, jadi itu adalah sunnah ke-8. Kita masuk pada satu lagi sunnah, saya kira ini terakhir lah untuk petang ni sebelum kita buka ruangan soalan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada soalan tu boleh diajukan di ruangan chat kepada yang dah jawab yang dah soal tu, kita akan jawab nanti dalam mungkin dalam 5 minit lah, insya-Allah lepas habis yang sunnah ni. Baik, kita masuk pada sunnah terakhir, iaitu memisahkan antara solat fardu dan solat sunat. Baik, ni hadis yang sahih riwayat Abu Daud nombor 1129, yang mana disebutkan oleh Abu Bakar bin Syaibah. Beliau menceritakan bahawa Gundar menceritakan daripada Ibnu Juraish bahawa Umar bin Atha bin Abdul Khuwa telah berkata, dia agak panjang sikit lah dia punya sanad tu, Nafi bin Jabir mengutusnya menemui Sa'id bin Ukhti Namir untuk bertanya kepadanya berkaitan masalah solat yang pernah dilihatnya daripada Muawiyah. Jawab Sa'id, benar, aku pernah solat bersamanya. Bersamanya siapa? Bersama dengan Muawiyah. Ketika Jumaat dalam maqsurah, bilik istimewa dalam masjid. Kita boleh faham dengan istilahnya bilik imam lah. Ketika imam telah mengucapkan salam, dah habis solat, aku berdiri di tempat dudukku, aku solat sunat. Okay. Ketika Muawiyah memasuki ruangan itu, dia menyuruh seseorang untuk menemui aku, ini periwayat hadis, dan menasihati, janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan. Jika engkau selesai solat Jumaat, janganlah engkau sambung solat kamu dengan solat yang lain, sehingga kamu memutusnya dengan bicara ataupun keluar. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan demikian kepada kami, iaitu tidak boleh menyambung solat Jumaat dengan solat sunat yang secara terus, kecuali setelah kami berbicara ataupun kami keluar. Baik, jadi ini dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud. So apakah dia punya sunnah? Jelas kita nampak daripada kisah yang disebutkan tadi, yang mana seorang sahabat yang mana dia solat dalam keadaan terus sambung, yang mana disebut oleh Sa'id bin Ukhti Namir, yang mana beliau ni solat terus selepas solat fardu Jumaat di tempat yang sama. Dia tidak berpindah, mungkin dia tidak bercakap, dia tidak pun berpindah tempat lain. So Muawiyah yang nampak yang apa yang beliau buat, lepas solat beliau tegur, ini bukanlah sunnah Nabi. Mana yang ni mafhum lah kan. Ini bukan sunnah Nabi. Yang Nabi suruh apa? Nabi melarang kita ni. Nabi melarang sahabat untuk sambung solat fardu lepas solat sunat tanpa ada sebarang pemutus. Larangan ini bukan kata haram. Larangan ini adalah makruh. Kita dah pernah sebut sebelum ni kan, dalam bab perintah tak semestinya wajib. Ada sunat, ada wajib.
macam larangan pun sama, tak semestinya haram. Ada juga yang makruh. Kan? Contoh apa? Yang tentang hadis yang Nabi sebut, bila mana dihidangkan makanan indal asya, ketika malam, dan kita dengar bunyi iqamat, kenapa kita utamakan dulu hidangan. Jadi itu adalah perintah, tapi bukan wajib. Kalau wajib macam tu kena belatak imam, dia kata ada hidangan kat rumah dia, memang tak jadi imam lah dia. Kan? Hari-hari gunakan alasan sama. Sebab apa? Orang rumah dah hidangkan makanan. So dia kata Nabi suruh ni. Kan? Nabi suruh apa makan dulu. Jadi janganlah begitu kan, kita salah gunakan hadis pula. Jadi itu maksudnya mengutamakan. Maknanya sunat untuk makan dulu hidangan sebelum pergi solat. Sebab apa? Nabi pentingkan pada khusyuk. Khusyuk solat. Tapi bagi orang yang tak ada perasaan, maknanya dihidangkan makanan pun dia tak kisah, memang dia tak ada perasaan nak makan lagi, kenyang kan, ataupun memang dia kuat semangat untuk solat dalam khusyuk, berbanding dia nak makan dulu sebab dia risau tertinggalnya takbir yang pertama kan, takbiratul ula, tertinggal jemaah contoh. So lebih baik dia pergi solat. So maknanya sunat, bergantung pada individu. Maka dalam konteks ni, solat fardu dengan sunat, kita pastikan ibu-ibu sekalian, kita mendirikan solat fardu, katalah apa-apa solat fardu pun, katalah malam nanti nak buat maghrib kan. So lepas solat fardu maghrib, pastikan sebelum sambung solat sunat, adakan pemisah. Apa makna pemisah? Pemisah ni kita boleh buat dengan dua kaedah. Sama ada kita berbicara ataupun kita pindah, kita keluar. Keluar ni maknanya ubah tempat. Ikut pada situasi. Kalau solat di masjid, kalau boleh solat sunat di rumah, keluar terus. Yang kita habis solat, habis wirid, kan, kita terus keluar. Kita berpindah, kita tukar tempat buat solat sunat di rumah. Tapi kalau katalah solatnya, katalah di rumah kan, ataupun kita nak solat sunat di masjid juga, tempat yang sama. So sebelum kita solat sunat, pastikan kita berbicara ataupun kita berpindah. Yang terbaik berpindah. Kerana apa? Sebab kita mengubah posisi. Kan? Berbanding kalau bercakap sahaja. Tapi paling kurang, ibu sekalian, paling kurang kita bercakap. Bercakap ni bukanlah kata suruh lepas habis solat, tanya cakap kawan sebelah, apa khabar, lama tak jumpa ni, kan, lama tak datang masjid ni, apa cerita ni. Lepas tu terus solat sunat. Bukanlah macam tu kan. Bercakap bukanlah maknanya perkara-perkara yang sia-sia. Kita bercakap, kita berkata-kata sesuatu yang bermanfaat. So, maknanya apa? Kita berwirid lepas solat fardu. Kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Contoh. Lepas kita dah istighfar, kita dah berwirid paling kurang, so ringkas-ringkas sungguh lah tu. Terus kita bangkit di tempat yang sama, solat sunat. So itu pun dah dibolehkan. Dia jangan sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kiri, terus bangkit. Terus bangkit ni tak kira lah. Kalau dia bangkit solat sunat pun, dia dah tinggalkan sunnah. Dan kalau dia bangkit terus, tak istighfar, tak ada wirid langsung, bangkit terus pergi, terus keluar. Dia nak balik ke kan. Itu pun makruh. Kenapa? Meninggalkan sunnah. Hatta orang yang tak tahan pun nak buang air, kita tahu bagi orang yang dah solat, katalah dia dah sampai rakaat 3 dan keempat, nak pada penghujung dah. So dia rasa nak buang air, tiba-tiba masa tu dia terasa tu. So bagi dia afdal, dia cepatkan solat. Kan, tinggalkan solat. Tapi bila dah bagi salam, pastikan paling kurang istighfarlah sekali. Wiridlah sekali, sedikit pun tak apa. Dia pisah, adakan pemisah. Dengan apa? Bercakap dulu. Sebab itu Nabi sebut berbicara ataupun keluar. Maknanya paling kurang istighfar dulu, maknanya wirid dulu. Adakan pemisah kan. Dah habis salam, sebut astagfirullah. Sekali pun tak apa. Lepas tu bangkitlah, pergilah tandas. Itu yang terbaik. Samalah orang yang nak cepat pun sama, bangkit lepas dia istighfar. Paling kurang sekali. Jangan sampai dia tak buat apa-apa. Terus bangkit. Jadi bukan kata haram, tapi dia telah meninggalkan sunnah. Sama dengan kita yang nak solat sunat. Pastikan ada pemisah. Yang terbaik apa? Yang terbaik, pindahlah tempat. Kita wirid pun wirid, kita pindah tempat lain. Supaya apa? Orang nampak kita ni telah mengubah posisi, maknanya kita sedang solat sunat. Kita cuba bayangkan, kita solat, katalah solat bersama dengan imam, kita masbuk.
tambah lagi 4 rakaat. Kita datang tu masa imam dah tahiyat akhir contoh tambah lagi 4 rakaat waktu isyak nanti. So kita solat ni di atas garisan saf. So orang yang baru datang lepas tu dia akan menganggap kita ni memang solat fardu. Okey, betul. Kan kebetulan kita betul lah. Katalah lepas solat fardu kita bangkit tempat yang sama. Solat sunat. Tempat yang sama. Dia tak ada perbezaan, tak berpindah tempat lain. Kan dia menyebabkan orang keliru. So orang yang masbuk, maknanya orang yang baru datang, so dia akan menganggap kita ni solat fardu. Sebab apa? Tempat yang sama kita solat fardu. Orang lain semua dah bertebaran dah pindah tempat lain. Kita seorang kat tempat yang sama. So akan mengelirukan orang nak solat. Maknanya dia akan imamkan kita pula. Memang hukum tu sah. Orang yang solat fardu diimamkan dengan orang yang solat sunat, hukum dia sah walaupun sengaja. Betul, hukum dia sah. Tapi daripada sudut orang tu yang memilih imam, kita telah menyebabkan dia jadi pening. Dia jadi keliru. Kalau kita berpindah, so dia dah tahu, okey ni dia solat sunat. So dia cari orang lain lah untuk jadikan imam. Sebab apa? Orang yang solat fardu, imam yang solat fardu itu lebih afdal berbanding orang solat fardu ni imamkan dengan orang yang solat sunat. Sebab itu kita tak nak memberikan kesusahan. Maka afdal kita pindah tempat, paling kurang pun pindah tempat lain, kita clearkan supaya orang nampak kita ni solat sunat. Baik tuan-tuan. Itulah saya kira cukup sekadar itu untuk petang ni. Mungkin ada tak sabar dah nak tanya soalan So kita tengok pada soalan dulu, mana ada soalan di ruangan chat. Tadi macam ada soalan, tak ada saya salah nampak tadi. Ada kot Okey, ada yang mengangkat tangan kalau tak keberatan minta yang mengangkat tangan untuk type di ruangan chat. Kalau tak keberatan lah, kalau tak boleh juga tak apa, kita akan buka mic lah nanti Okay, ada yang bertanya saya tak tahu siapa ni, tak ada nama pula. Rahsia orangnya. Okey, selepas solat sunat qabliyah pun kena bercakap atau pindah juga ke? Okey, soalan yang bagus. Dia memisahkan ni antara fardu dengan sunat sahaja. Bila mana dah berpindah, katalah kita bayangkan sikit, kita solat fardu maghrib nanti, dah solat fardu dengan imam, kita nak solat sunat, pindah tempat lain. So bila dah pindah tempat lain, so itu dah clear kan? Maknanya orang dah tahu. Kan orang datang lambat pun dia tahu, okey sedang solat sunat. So kita nak duduk tempat sama pun tak ada masalah. So tak ada apa-apa timbul isu dah. Maka sebab itu sebut sunnah ni nak bezakan fardu dengan sunat sahaja. Lepas solat sunat, tak perlu nak kita nak pindah tempat lain. Tak perlu nak pindah tempat lain. Berkenaan soalan puan ni, maknanya kita solat sunat qabliyah, maknanya sebelum fardu kan. Okey, solat sunat qabliyah, lepas solat sunat, yang terbaik memang kita akan berwirid. Sebab sunnah berwirid ni, berzikir lepas solat ni adalah berlaku setiap kali solat. Jadi memang di situ adalah sunnah kita, kita amalkan begitu. Maknanya paling kurang kita wirid. Cuma yang kita fokuskan fardu sunat ni, yang kita sunnah 9 ni, dia adalah berlaku solat sunat ni ba'diyah, selepas. Sebab apa? Lepas fardu, solat sunat ni adalah yang berlaku lepas fardu. So maknanya di situ adalah sunnah yang jelas lah. Yang mana soalan puan pula adalah qabliyah. So qabliyah dia tak ada masalah. Bermaksud kita memang dah biasa lepas solat kita akan berzikir. Jadi itu sunnah. Kalau orang yang lepas solat dia bercakap, maknanya cakap bukan dia berwirid, dia tak berzikir. Jadi itu telah meninggalkan sunnah. Sebab bercakap kat sini bukan bercakap yang benda yang kosong, tapi kita melakukan sesuatu yang ada manfaat. So kita faham ke situlah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Tapi biasanya selepas sunat, selepas solat kita akan ikut sunnah Nabi, kita astagfirullah 3 kali, lepas tu Allahumma antas salam. Cukup ke tu? Dia paling kurang istighfar sekali pun cukup. Terima kasih. Sebab dia yang penting dia yang penting kita bercakap ni maknanya ada sesuatu yang kita buat yang bermanfaat. Sebab itu paling kurang astagfirullah sekali pun cukup. Paling kurang, walaupun yang Nabi amal 3 kali kan, tapi nak kata nak memisahkan tu kat mana? So pisahnya berlaku bila dah bercakap sesuatu yang bermanfaat. So paling kurang astagfirullah sekali pun dah cukup. Itu dah dikira memisahkan solat fardu dengan solat sunat. Okay, ada yang soalan tadi soalan boleh nazirah kalau kat Masjidil Haram tak boleh nak pindah dah Ustaz, penuh. Okey,
So kita yang tersebut tadi tu ikut pada situasi. Kan normal kat sini kat tempat kita memang boleh pindah. Kan tapi kalau tempat-tempat yang memang pack macam kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. So kita faham kat situ memang dah terlalu crowded. So bagaimana nak kita pisahkan? Cukuplah sekadar kita berwirid. Ataupun kita kalau boleh bergerak sikit. Katalah solat di atas garisan saf, kita boleh bergerak depan sikit. Pun tak ada masalah. Itu pun dah kira berpindah tempat lain. Sebab maksud pindah ni tak semestinya kena daripada depan pergi belakang, belakang pergi kanan, tak semestinya. Kita bergerak sedikit pun cukup. Itu pun dah dikira dengan maksud berpindah. Berpindah sedikit. So ikutlah mana yang sesuai. Yang penting kita buat. Boleh kan? Lagi ke apa soalan lagi ke? Lagi 2 minit lagi? Ataupun kita nak teruskan dulu dengan sambung sunnah dulu ke? Tak ada kot kita sambung dengan sunnah dulu kot Okay, satu lagi kot insya-Allah. Bagi apa bonus sekalian kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan chat, nanti tak akan jawab. Okey, baik. Saya buka dalam slide yang lagi satu. Sebab saya target sampai 9 je. Tak apa, kita akan sambung lagi Baik, slide yang ke-10. Okey, ada soalan Okey, Boleh Nazirah tanya lagi. Ustaz, bab sugi tu kalau yang tak ada gigi. Okey. Okey, yang tak ada gigi dan pakai gigi palsu macam mana? Okey, yang penting ia adalah gigi. Maknanya palsu pun kita pakai kan. So walaupun gigi tu artificial kan, gigi buatan kan, palsu, tetap digigi kita pakai juga untuk nak makan, untuk nak senyum. Senyum tak ada gigi kan segan kita kan. Senyum ada gigi ni nak buat comel sikit. So nak senyum ke, nak makan ke, maknanya kita pakai gigi tu. So termasuklah dengan gigi palsu. Sugilah, bersugi juga. Bersugi juga sebab kita pakai mana tu. Lain kalau kita letak kat museum nak buat hiasan. Kita tak payahlah kan. Okey, saya sama-sama. Saya buka dulu slide Sebenarnya slide yang ke-10 tu dia saya tak tahu slide ni bagaimana. Saya buka dulu slide lain lah Saya buka slide lain dulu Dia ada tahu bagaimana file tu tercicir Saya buka dulu berkenaan dengan sunnah tentang apa ni tentang Okey, ada yang bertanya yang ke-8 apa yang tertinggal Yang ke-8 saya pun dah terpangkah ni jap saya buka balik. Yang ke-8 tadi ni bersiwak dalam ketika nak ke dalam rumah. Nak masuk dalam rumah. Tentang siwak lagi tu. Bersiwak ketika nak masuk dalam rumah. Itu pun sunnah juga. Baik, saya sharekan slide. Kita bincang satu lagi ni, saya masuk tentang azan dulu. Saya kira ni ringkas sikit lah. Saya cuma nak penuhkan masa je. Okey, nanti saya akan share slide nanti boleh tengok boleh sekalian. Okey, sama-sama. Okey, ini sebagai penutup lah untuk petang ni. InsyaAllah sebelum kita mungkin ada nak berehat dan sebagainya. Baik, saya skip dulu sunnah 13 sampai 15 ni saya skip dulu sebab dia agak panjang. Saya ambil yang pendek dulu untuk kita sesuaikan dengan masa ni lah. Okey, ni kita bincang ni tentang azan tentang azan, iaitu doa azan Doa ni adalah satu doa yang kita mungkin tak pernah dengar. Kalau siapa yang mungkin pernah dengar tu dia buat macam tak dengar lah. Dia buat macam first time dengar. Supaya rasa semangat sikit kan. Kalau siapa yang tak pernah dengar ni memang sesuai lah dia kedengarkan. Okey, apakah dia punya sunnah dia? Ni adalah satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud siapa yang mendengar bacaan muazzin lalu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dosanya akan diampuni. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 525. Okay, ini sebenarnya mudah je. Ibu-ibu sekalian boleh ambil slide ni ataupun nota ni untuk diamalkan. Okey, ada 2 kaedah kita nak amalkan. Pertama, ibu-ibu sekalian, baca doa ni kat mana tahu kedudukan dia? Pada hujung sekali. Ni kita ni tentang azan kan, maknanya dah habis azan, kita dah jawab azan semua tu.
Habis azan kita sebut dulu selawat. Selawat kita dah bincang sebelum ni. Paling kurang apa? Sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dah lepas azan, selawat. Lepas selawat kita bacakan doa wasilah, doa yang kita dah biasa baca. Allahumma rabba hazihid da'wati tammah sampailah ke akhir doa. Okey, itu dah biasa kan doa wasilah. Yang ni lagi satu doa yang mana ibu-ibu sekalian boleh juga amalkan. Iaitu apa dia? Ni doa ni saya paparkan ni. Bagi yang boleh nampak tu, ada boleh snap ke apa, ambil lah. Ataupun boleh Google dalam dalam Google pun boleh. Mana boleh Google tulis apa hadis Abu Daud yang saya letakkan di bawah nombor rujukan pun boleh dapatkan dia punya doa. Doa dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Sebenarnya doa apa kelebihan kita lihat kan, kelebihannya Nabi janjikan dosanya akan diampuni. Dosa yang kat sini adalah dimaksudkan dengan dosa yang kecil. Kerana dosa besar memerlukan kepada taubat. Dan dosa kecil, Allah berikan banyak peluang, banyak kaedah untuk diampunkan dosa. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah ni Ghafurur Rahim. Kan wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Pengampun sebab apa? Allah berikan banyak keadaan kita boleh dapat keampunan dosa. Kan kita ni baca doa ni dapat keampunan dosa dah. Kita apa lagi? Kita berzikir lepas solat yang macam biasa kita buat tu. Kan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pun dah dapat dah pengampunan dosa. Kan Nabi sebut dalam hadis, mendapat pengampunan seluas buih di lautan. Ya, tapi itu semua dosa kecil. Kan, apa lagi? Kita berwuduk, apa ada hadis yang menyebutkan mengampunkan dosa kecil. Kan kafarah untuk dosa-dosa yang kecil. So nak menunjukkan bahawa Allah Maha Pengampun. Cuma tak bolehlah sekadar kita memohon ampun saja. Memohon ampun saja dapat juga pengampunan. Tapi sekiranya Allah izinkan, sekiranya Allah inginkan. Tapi kalau kita bertawassul dengan satu amalan, macam contoh kita baca doa ni, kita yakin Nabi dah janjikan dosa ni ada akan diampuni. Sekejap, ada gangguan sikit apa tadi? Bila kita buat amalan ni, insya-Allah Allah akan berikan jaminan kita dapat keampunan dosa. Jadi ini menunjukkan kita ni kena lebih bersemangat dalam beramalkan amalan-amalan sunat ni lah. Yang menunjukkan satu tanda kita ni nak jadi hamba Allah yang betul-betul ke arah soleh. Kita nak perbaiki diri kita kan. Jadi amalkanlah. Jadi ibu sekalian kalau katalah doa ni payah nak baca, mungkin panjang kan. Mungkin ibu sekalian kata saya ni ustaz kan biasa. Okey, ada yang buka mic minta off-kan Bonda Salma. Okey dah. Terima kasih. Baik, apa tadi? Apa tadi? Lupa dah. Dah hilang arah tuju baca doa ni. Okey, katalah bagi yang susah nak baca doa, katakanlah ibu-ibu sekalian kan, ada yang kata apa, ustaz saya ni doa biasa pun saya tak hafal. Kan saya pun duk tengok lagi kertas, saya duk tengok lagi mulut kawan saya duk baca. Kan apa yang doa yang kita biasa baca tu lah, Allahumma rabbaha hazihid da'wati tammah tu. Jadi tak apa, bagi ibu-ibu sekalian, mana ada kesusahan, bacalah doa yang ni. Ini pun boleh diamalkan. Doa yang kita bacakan juga. Ni apa ni? Ketika kita mendengar azan. Maknanya muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita ulang balik yang sama, tambahkan wahdahu la syarikalah. Mana muazzin sebut 2 kali, kita pun ulang 2 kali. Lepas tu muazzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ulang yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah yang saya gariskan tu. Raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Jadi ini kaedah yang kedua yang saya kira ibu-ibu lebih mudah nak amal. Sebab apa? Dia sambil mendengar azan. Dan kita tambah pun tak banyak. Atas tu tambah sikit je, wahdahu la syarikalah. Bawah tu pula kita bacakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah.
Dia baca dalam Al-Ma'sur yang kita biasa baca tu kan. Jadi ini pun lebih senang. Jadi mudah-mudahan lah, itulah saya kira cukup sekali itulah untuk petang ni, dah pukul 6.30. Jadi ibu mungkin ada yang nak berehat kan. Jadi saya pun nak berehat, sama-sama kita nak berehat lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapatlah sesuatu bermanfaat. Dan kita akan sambung lagi kuliah kita seadanya dapat jemputan lah. InsyaAllah kita akan sambung dan kita akan bincangkan lagi sunnah. Kita ada soalan satu kita tutup dengan soalan kot lah. Okey, Mak Ustaz, kalau tertinggal doa kunut lupa baca mana? Okey, doa kunut ni merupakan sunat abad dalam solat subuh. Sunat abad ni sesuatu sunat yang kita tinggalkan yang mana disunatkan buat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ni pun sunat. Jadi kalau katalah Bonda Azmila boleh buat sujud sahwi, sujud 2 kali selepas daripada tahiyat akhir sebelum bagi salam, so sujudlah 2 kali. Nak baca apa? Kalau hafal bacalah subhana man la yanamu wa la yasfu. Kalau tak hafal baca je tasbih dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la pun boleh, subhanallah pun tak ada masalah. Bahkan diam pun tak. Yang penting sujud. Sebab rukuk kat situ adalah fi'li, kan, perbuatan tu yang penting. Tapi kalau bonda tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Sebab itu tetap sunat. Tapi sebaik-baik kita buatlah. Baik. Jadi Puan Bonda Kalsum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakahnya terpakai untuk azan yang benar bukan dari phone? Okey, berkenaan dengan azan ataupun sunnah jawab azan, dia yang mana berlaku secara live. Live ni sama ada kita berdepan ke ataupun dalam rancangan TV, radio kita dengar yang berlaku live. Dia memang bukan orang rakam, dia play kan. Memang berlaku live. Siaran langsung. Di situ sunnah. Walaupun dengar azan tu dalam TV. Sebab apa? TV tu hanya wasilah, dia hanya medium. Tapi berlaku azan tu secara live. So kita dengar. Jawablah azan. Itu sunnah. Tapi yang dah dirakam, di situ berlaku satu perbincangan. Tapi pandangan yang paling tepat adalah tak perlu jawab. Kerana apa? Sebab itu telah dirakam. So asal masa yang mula-mula yang dirakam itu yang berlaku live, mesti dah ada orang yang dah jawab. Itu yang sunnah. Jadi yang dah rakam ni tak perlu. Jadi itulah kita lakukan insya-Allah. Mudah-mudahan itulah untuk petang ni kita dapat sesuatu. Kita akan sambung lagi pada akan datang insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fad'uduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.